Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bertemu lagi dalam channel Cikgu Fazli Handsome. Alright, untuk video kali ini kita akan belajar bahagian yang pertama, Matematik Tingkatan 5 Bab 2 tajuk Matrix. Okey, untuk bahagian yang pertama kita akan belajar Matrix. Okey, so perkara pertama, mewakilkan maklumat situasi sebenar dalam bentuk matriks. Okey, apa yang dimasukkan dengan matriks ni? Matriks ialah nombor-nombor yang disusun dalam baris dan lajur untuk membentuk satu tata susun segi empat tepat atau segi empat sama. Okey, dan matriks ni kita boleh wakilkan. Okey, perwakilan matriks ditulis dalam tanda kurungan, sama ada bentuk tanda kurungan petak ataupun yang kurungan yang melengkung macam ni. Okey, contoh. Wakilkan maklumat berikut dalam bentuk matriks. Okey, A. Jadual di bawah menunjukkan bilangan anak lelaki dan anak perempuan bagi 3 keluarga. Okey, ada 3 keluarga. Okey, Yusur, Baskaren dan Lim. Okey, ada anak lelaki, ada anak perempuan. Okey, sekarang kita nak menulis ataupun mewakilkan jadual ini dalam bentuk matriks. Okey, senang saja. Daripada jadual ni kita dah boleh terus buat dalam bentuk kurungan macam ni terus. Okey, so nak tulis balik kurungan 4, 3, 2, 5, 3, 1. Okey, dah siap. Itu saja jawapannya. Ataupun kita boleh tulis secara melintang ataupun mengufuk. Macam mana caranya? Okey, caranya kita ibarat kita buat putaran lah. Okey, kita putarkan dia. So dia akan jadi macam mana? Okey, caranya macam ni. Okey, 4, 5. Okey, 4, 5. 3, 3, 3, 3, 2, 1, 2, 1. Okey, so kita dah siap dua bentuk penulisan matriks. Okey, yang kedua dalam bentuk ayat pula. Fatin dan Rohani pergi ke pasar. Fatin membeli 1 kilogram sawi, 3 kilogram ubi kentang dan 2 kilogram daging. Rohani pula membeli 2 kg sawi, 1 kg ubi kentang dan 3 kg daging. So kita nak wakilkan dalam bentuk matriks. Okey, kat sini kalau siapa yang tak mahir lagi, kita boleh, yang pertama kita boleh tukarkan dulu kepada bentuk jadual. Bentuk jadual macam mana? Okey, so ada 3 item ataupun 3 barang yang dibeli di pasar. Okey, yang pertama sawi, yang kedua ubi kentang, okey, yang ketiga daging. Okey, kemudian ada 2 orang yang membelinya. Yang pertama Fatin, yang kedua Rohani. Okey, Fatin dia beli 1 kilo sawi, 3 kilogram ubi kentang dan 2 kilogram daging. Rohani beli 2 kilo sawi, 1 kilo ubi kentang dan 3 kilogram daging. So kat sini kita dah boleh buat sasul. Kita dah boleh terus bentukkan bentuk matriks. Okey, terus dapat jawapan di sini. Okey, 1, 3, 2. Okey, 2, 1, 3. Okey, dah siap. Okey, ataupun kita boleh tukarkannya dalam bentuk mengufuk. Kalau bentuk mengufuk macam mana? Okey, just kita kita ini semua kita buat secara mengufuk. 1, 3, 2, 2, 1, 3. Okey, pun boleh, tak ada masalah. Okey, dah siap. Okey, mudah saja untuk perkara yang pertama, mewakilkan maklumat dalam bentuk matriks. Okey, perkara yang kedua pula ialah menentukan peringkat matriks dan seterusnya mengenal pasti unsur tertentu dalam matriks. Okey, yang pertama kita nak belajar peringkat matriks. Peringkat matriks ditentukan dengan menulis bilangan baris dan bilangan lajur. Okey, contohnya macam ni. Matriks yang mempunyai M baris dan N lajur. Okey, katakan M ni ialah suatu nombor,
N ni adalah suatu nombor. Jadi kalau nak tulis peringkat matriks, kita baca sebagai M darab N ataupun M kali N, dan dibaca sebagai matriks M dengan N. Okey, matriks M dengan N. Okey, contoh kat sini kita ada matriks negatif 2, 5, 3, 1, 4, 7. So yang mengufuk ni, okey, yang mengufuk ni dipanggil sebagai baris. Okey, baris 1, baris 2, dan yang menegak ni, okey, kita panggil sebagai lajur 1, seterusnya lajur 2, seterusnya lajur 3. So bila nak baca peringkat matriks, kita akan baca baris dulu. Okey, kita baca baris dulu, baru baca lajur. Okey, peringkat matriks, baris dulu, baru baca lajur. Jadi kat sini ada dua baris, 1, 2. So 2 darab 1, 2, 3 pada lajur, 2 darab 3. Tapi bila nak baca, jangan baca 2 darab 3. Kita baca sebagai matriks 2 dengan 3. Okey, jangan pula cari jawapan sama dengan 6. Okey, tak payah. Okey, tak payah. Right. So, matriks yang mempunyai satu baris saja disebut sebagai matriks baris. Contohnya, satu je baris, 15, 15. Ada satu saja baris. Matriks yang mempunyai satu lajur saja disebut sebagai matriks lajur. Contohnya, atas ke bawah ni 2, 3. Ni dipanggil matriks lajur. Dan matriks yang mempunyai bilangan baris dan bilangan lajur yang sama, kita panggil sebagai matriks segi empat sama. Okey, bermaksud dia ada dua baris. Okey, baris 1, baris 2, dia ada dua lajur. Lajur 1, lajur 2. Di peringkat matriksnya ialah baris darab lajur, baris ada 2, lajur pun ada 2. So bila 2 darab 2 bermaksud segi 4 sama. Okey, segi 4 sama. Matriks segi 4 sama. Okey. Yang kedua ialah unsur. Okey, unsur ialah setiap nombor di dalam matriks. Okey, tadi kita dah tengok, okey, contoh baris dengan lajur. Dalam matriks tu ada nombor. Jadi semua nombor-nombor yang ada dalam matriks ni dipanggil sebagai unsur. Okey, tetapi unsur ni, okey, kita tak boleh simply cakap, kita mesti tahu kedudukannya. Senang macam tu. Tahu kedudukannya. Contoh pada tempat yang pertama ni, sekejap. Mula kita buat sini, inilah baris 1, ni baris 2, ni lajur 1, lajur 2, lajur 3. Jadi A11 ni dia berada pada baris 1, lajur 1. Contoh A22 ni dia berada pada baris yang kedua, lajur yang kedua. Okay, secara umumnya kalau kita ambil contoh macam ni, katakan kedudukan A21, A ni ialah nombor. Okay, sebarang nombor lah. Tak kira positif, negatif, pecahan, perpuluhan dan sebagainya. So 2 ni bermaksud dia berada pada kedudukan baris yang kedua. 1 ni bermaksud dia berada pada lajur 1. Contoh 1, tentukan peringkat bagi matriks berikut. Okey, 2, negatif 3. Okey, ni ada berapa baris? Ada satu saja baris, ada 2 lajur, lajur 1, lajur 2. Jadi peringkat matriks ni ialah baris darab lajur, baris ada 1, lajur ada 2. Okey, dah siap. Okey, yang ni pula, B pula. Okey, ada baris 1, ada baris 2, ada baris 3. Okey, dia ada satu je lajur. Jadi peringkat matriks baris darab lajur, baris ada 3, lajur ada 1. Okey, dah siap. Okey, C pula. Ada berapa baris? Baris 1, baris 2, baris 3. Okey, yang ni lajur, lajur 1, lajur 2. Peringkat matriks ialah baris darab lajur, baris ada 3, lajur ada 2. Okey, very simple. Contoh 2. Contoh 2, tentukan yang pertama peringkat matriks. Yang kedua, unsur pada baris 1 dengan lajur 3. Yang ketiga, baris 3, lajur 2. Okey, sekarang kita tengok. Yang pertama nak tentukan peringkat matriks. Okay, peringkat matriks ialah baris darab lajur. Okey, kalau kita terlupa lajur dulu ke baris dulu ke, tengok dia punya huruf.
B dulu ke L dulu dalam susunan alfabet? Okey, so B dulu kan, baru L. Jadi kita ingat B darab L. So ni ada baris 1, baris 2, baris 3. Ini lajur 1, lajur 2, lajur 3. Jadi bermaksud 3 darab 3. Okey, unsur pada baris 1. Mana baris 1? Okey, ini baris 1. Okey, dan lajur 3. Okey, baris 1. Pakai pen lain lah. Okey, baris yang pertama, lajur yang ketiga. So jawapannya ialah 5. Okey, dia berada pada baris 1, lajur yang ketiga. Okey, kemudian baris 3, lajur 2. Okey, baris 3. Okey, ini baris 3. Okey, kemudian lajur 2. Ni lajur 2. Ni lajur 2. So mana yang bertindih tengah-tengah? So jawapannya ialah negatif 7. Senang kita buat macam itulah. Okey, boleh faham? Alright, yang ketiga, kita nak menentukan sama ada. Okey, kita berikan sikit lagi. Okey, yang ketiga, kita nak menentukan sama ada dua matriks adalah sama. Dua matriks adalah sama jika mempunyai dua syarat berikut. Yang pertama, peringkat matriks yang sama. Yang kedua, unsur dalamnya adalah sepadan. Okey, sepadan bukan bermaksud dia sama, tapi dia punya nilainya sepadan. Okey, contoh 1, tentukan sama ada setiap pasangan matriks berikut adalah sama. Okey, yang pertama tengok dia punya peringkat matriks. Peringkat matriks senang nak tengok. Kalau nampak bentuknya sama, automatik syarat yang pertama lepas. Okey, syarat yang pertama lepas. Peringkat matriksnya sama. Okey, yang kedua tengok unsur sepadan. Okey, kita bandingkan nombor di sebelah matriks sebelah kanan dengan matriks yang di sebelah kiri. Okey, 2, 2. Negatif 3, negatif 3. So, dia punya unsur pun sepadan. So, bila peringkat matriks pun sama, unsurnya sepadan, bermaksud dia adalah matriks yang sama. Sama. Okey, yang kedua. Okey, tengok bentuk pun tahu. Matriks C dengan matriks D. Ini P, dia punya peringkat matriks, tengok bentuk dah tak sama. Bila peringkat matriks dah tak sama, automatik dia bukan matriks sama lagi dah. Tak payah tengok unsur lagi dah. Okey, senang je. Okey, yang ketiga. Okey, tengok 1/2, 1/10, 0.5, 0.1. Okey, dia punya peringkat matriks sama. Okey, ini ialah 1 darab 2, ini pun 1 darab 2. So, peringkat matriksnya sama. Okey, sebab bentuknya sama. Okey. Kemudian tengok dia punya unsur dia. Unsurnya sepadan ke tidak? Okey, 1/2 dengan 0.5. Okey, sepadan atau tidak 1/2 dengan 0.5? Okey, 1/2. Okey, cara nak checknya senang. Kita boleh menggunakan kalkulator. 1/2. Silap, 2. Akan dapat tukar pada bentuk perpuluhan 0.5. Jadi 1/2 ialah 0.5. Jadi dia sepadan. Kemudian tengok pula 1/10 dengan 0.1. Okey, pun sama juga. 1/10, cuba tengok dalam bentuk. Bentuk perpuluhan ialah 0.1 juga. So, dia pun sepadan. Bila unsurnya sepadan, bermaksud dua matriks ni adalah sama. Okey, senang boleh faham. Okey, contoh yang kedua, diberi matriks 4 3x2 sama dengan 4 negatif 9 2x tolak y. Cari nilai x dan nilai y. Okey, kita tahu dua-dua matriks ni adalah sama. Jadi 4 sama dengan 4, 3x sama dengan negatif 9. So 3x sama dengan negatif 9. Sebelah kiri darab, pindah sebelah kanan akan jadi bahagi. So, negatif 9 bahagikan dengan 3. Negatif 9 bahagikan dengan 3. Jawapannya ialah negatif 3. Okey, sekarang dah dapat nilai x. So, nak cari nilai y pula. Okey, 2 sama dengan 2x tolak y. Okey, kita boleh susun terbalik macam ni 2x tolak y sama dengan 2.
Okey, kita gantikan nilai X ni dengan nombor negatif 3. So 2 kurungan negatif 3 tolak Y sama dengan 2. Okey, kita boleh terus menggunakan kalkulator. Kalau kita malas nak pindah-pindah ni, caranya macam mana? 2 kurungan negatif 3 tutup kurungan tolak alfa. Okey, mana Y? Okey, ni Y. Okey, alfa kalk sama dengan 2 tekan shift tekan kalk. So jawapannya Y sama dengan negatif 8. Okey. So kita dah selesai mempelajari untuk bahagian yang pertama, iaitu kira macam pengenalan matriks lah. Kita dah belajar mewakilkan maklumat dalam bentuk matriks. Kita pun dah belajar menentukan peringkat matriks dan kita dah mengenal unsur, dan juga kita pun dah belajar menentukan dua matriks adalah sama. Alright, video yang akan datang kita akan belajar pula operasi asas matrik. Okey, itu saja untuk video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa subscribe channel YouTube saya, Cikgu Fazli Handsome. Jika ada sebarang komen, pertanyaan, teguran dan sebagainya, boleh tuliskan pada ruangan komen. Jika inginkan nota-nota yang saya gunakan dalam video saya, boleh subscribe ataupun join channel Telegram saya, Cikgu Fazli Handsome. Okey, sehingga kita berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye.